الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat kesempatan masa dan hidayah Allah. Kita sama-sama untuk membincangkan beberapa perkara yang mana saya cadangkan kepada KJK yang menghubungi saya untuk memberikan perkongsian di sini. Kita akan insya-Allah membincangkan tentang juz'u am, surah-surah tafsir ada juz'u am ataupun masyarakat kita panggil juz'u amma, yang mana bermula daripada suratul Naba, amma yatasaalun dan seterusnya. Dan kenapa saya memilih surah-surah ini? Kerana ia antara surah yang, antara juzuk yang terakhir yang paling dihafal oleh masyarakat kita dan juga keseluruhan umat Islam. Dan insya-Allah dia lebih dekat dengan kita untuk kita bincangkan tentang suratul Naba. Walau bagaimanapun, insya-Allah pada malam ini saya akan memberikan sedikit mukaddimah. Saya ingat saya bagi kepada semua tempat yang baru ataupun yang pertama kali saya sampai terhadap satu nasihat ataupun athar yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabi. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang daripada Abadilah. Abadilah bermaksud kelompok yang dinamakan mereka Abdullah. Okay, jamak ataupun plural bagi Abdullah ila Abadilah. Di mana Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disayangi oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Namun dengan nama tidak memasukkan orang ke dalam syurga. Amal dan taqwa dan dengan rahmat Allah menyebabkan satu orang masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Sebab itu dilarang bagi kita memanggil nama orang yang dua ini, Abdullah dan Abdurrahman. Kawan kita nama Abdullah, kita panggil Allah. Memang tak ada orang panggil. Dilarang bagi kita untuk memanggil kawan kita Abdullah dengan nama Allah. Dan juga dilarang bagi kita kalau kawan kita nama Abdurrahman, kita panggil Rahman, ya deh. Sebab Ar-Rahman ini satu-satunya nama yang diberikan kepada Allah, dan ia dilarang secara umum tentang memanggil orang lain dengan nama Rahman. Tetapi dua nama ini adalah yang paling dekat dengan Allah dan disayangi oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Abdurrahman bin Mas'ud satu orang sahabi yang kurus, sehingga kan betis dia memang nampak tulang. Satu hari dia panjat pokok, dan para sahabat melihat kepada para sahabat yang lain melihat kepada betis dia, dan dia ketawa. Dan Nabi SAW kata, kau lihat, kau ketawakan betis dia. Sesungguhnya betis itu sekiranya ditimbang, ia lebih berat daripada di sisi Allah, maksudnya pahala itu lebih berat daripada bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Iraq, kawasan northern daripada kawasan utara daripada Saudi sekarang. Dia berada di sana, dan kata Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud telah pun memenuhkan bandar-bandar di Iraq dengan ilmu. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang daripada tiga tokoh utama dalam Islam yang keluar daripadanya mazhab-mazhab Islam. Tidak keseluruhan para sahabat itu faqih. Faqih maksudnya dia, kalau secara spesifik kita katakan sebagai dia pakar dalam bidang fiqh. Sebab itu tuan-tuan, bukan semua ustaz yang mengajar di hadapan pakar dalam semua benda agama. Sebab itu tuan-tuan akan melihat adanya ustaz-ustaz yang mengajar di depan hadis yang disebutnya hadis palsu. Jaga-jaga. Sebab itu perlunya kepada two-way communication. Apabila tuan-tuan berada dalam kuliah ini,
Sebab kita tahu adanya demand and supply system. Ada ustaz yang mengajar di hadapan ini yang mendengar pun tidak tahu apa dan tidak bertanya. Yang paling penting, akhir sekali dia menipu apa sahaja. Minta maaf saya katakan, dia menipu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, di Muqaddimah Sahih Muslim, hadis yang kelima, kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menipu atas nama aku, siap tempat duduknya dalam neraka. Dan kata Az-Zahabi dalam Kabair, apabila dosa itu ada padanya janji masuk neraka, maka dosa itulah dosa besar. Dosa itulah dosa besar. Di zaman Umar Al-Khattab dan khususnya Umar Abdul Aziz, adanya satu penjara khas yang dibuat oleh Umar Abdul Aziz untuk dibicarakan dan ditangkap para wa'az dan qusas. Wa'az dan qusas ni adalah penceramah yang ceritanya dia nak bercerita benda apa yang dia mau. Dia akan kata, tuan-tuan, dia sebut yang tentang Balqis, nama Ratu Sabah. Allah dan hadis tak sebut namanya Balqis. Itu riwayat Israiliyat. Dia tambah, dia punya campuran dengan jinlah dan sebagainya. Di zaman Umar Abdul Aziz, mereka ini ditangkap dan dipenjarakan kerana merosakkan agama. Sebab itu bila para asatizah, ustaz yang mengajar di depan ustaz, hadisnya sahih ataupun tidak, ia perlu dipastikan. Sekiranya tidak, yang bercakap itu akan masuk ke dalam neraka Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud satu hari dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Ibn Waddah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, tetapi disahihkan oleh Al-Albani di dalam Targhib at-Tarhib, Sahih Targhib at-Tarhib. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahmu fiha al-kabir wa yattakhidhaha sunnatan. Idza ghayyaraha qalat ghayyarat as-sunnah." فقالوا متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وقلت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. Moga insyaAllah kita buka dengan mukaddimah ini dan sekiranya sempat kita akan masuk kepada mukaddimah dalam surah An-Naba. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kamu ketika kamu itu dilingkungi dengan fitnah? Fitnah, tuan-tuan, ia tidak seperti mana yang diterjemahkan oleh orang-orang agama secara umum. Fitnah secara literal, secara bahasa, apabila kita katakan apa, kawan kita tuduh kita bergurau dengan kita, kau jangan fitnah aku. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah di dalam teks agama, sama ada Quran dan juga hadis, ia tidak membawa maksud tuduh orang tanpa sebab. Bukan. Fitnah di dalam agama, dalam teks agama adalah satu keadaan di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam satu kondisi kita tidak mampu untuk membezakan antara yang benar dan juga yang batil. Kita nampak pada orang yang benar, tetapi tindakan dia salah. Tentu minta maaf kalau tuan-tuan tidak bersetuju. Ada satu orang yang selalu datang dengan kelompok-kelompok yang suka berselawat, namanya Hisham Tabbani. Hisham Tabbani daripada Cyprus. Dia punya tok guru merangkap bapa mertua dia adalah Nazim Haqqani. Dia telah pun difatwakan sesat oleh Jakim sejak 10 ke 15 tahun yang dahulu. Dia membawa tarikat Naqsyabandiyah. Tetapi pada hari ini dia diberikan tempat untuk berselawat sekali dengan kelompok-kelompok yang suka berselawat. Tuan-tuan tahu, di Cyprus dia berjalan, orang sujud pada dia. Orang sujud pada dia. Di Indonesia, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube tengok. Dia memberikan syafaat untuk orang masuk syurga. Perempuan datang pegang tangannya. Dia buat macam ni, perempuan pegang tangan dia. Saya tak tahu, mungkin sistem Bluetooth dan sebagainya boleh sampai pada dia. Fitnah. Serban dia hebat, pakaian dia hebat, bahasa Arabnya tak tahu, English dia tidak berapa elok. Tetapi bila kita nampak, kita rasa benda dia hebat. Itu yang saya katakan, itu yang para ulama katakan, itulah fitnah. Engkau tidak mampu. Bagaimana manusia boleh sujud dan engkau diam kepada
tindakan mereka. Siapa sahaja kita boleh sujud? Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika orang datang kepada Nabi, memuji Nabi, Nabi marah. Sujud hanya kepada Allah. The only bestow that we can do adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW melarang di mana satu majlis ada orang berdiri. Orang berdiri dan dia duduk. Salamah bin Dinar satu hari dia masuk kepada khalifah zamannya. Ketika dia duduk, dia masuk, dipanggil. Dia masuk, dia terus duduk. Ketika itu orang berdiri. Kita tahu ketika zaman dahulu, even dalam cerita-cerita barat sekalipun, raja akan duduk dan menteri-menteri akan berdiri. Nabi larang. Nabi kata, siapa yang duduk ketika orang memberikan penghormatan berdiri, dia akan masuk ke dalam neraka. Salamah bin Dinar duduk dan khalifah tanya, kenapa engkau duduk dalam keadaan orang lain berdiri? Dia kata, Nabi SAW melarang daripada orang diberikan penghormatan dia duduk, orang lain berdiri. Aku tolong engkau tidak masuk ke dalam neraka. Salamah bin Dinar, Abu Hazim Salamah bin Dinar. Juga di sana adanya larangan memberikan penghormatan dengan berdiri kepada orang. Siapa sahaja, sultan, raja, pemimpin, ada larangan dalam agama. Sebab itu kita tanya kepada diri kita, ketika kita melaungkan, kita mengikut kitab dan sunnah, adakah tindakan kita sama dengan kitab dan sunnah? Dan kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum idza labisatkum fitnah? Bagaimana keadaan kamu ketika kamu hidup dilingkungi dengan fitnah? Yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. Membesarnya anak-anak kecil dalam fitnah dan menjadi tuanya orang-orang yang tua ke dalam fitnah. Anak yang baru lahir yang membesar itu hidup dalam fitnah. Tuan-tuan, dahulu saya ingat 40, 50 hingga ke 100 tahun dahulu di Malaysia, ada satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang agama. Mandi safar, buang anca. Yang buat bukan cendol jual tepi jalan dah. Orang agama. Masuk bulan Safar dia akan buat sikit, dan orang agama yang akan mengetahui benda ini. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Buya Hamka. Dia kata dia masuk, dia melihat orang-orang agama. Dia kata bajunya berlipat emas pisang. Macam kita baju MPs, baju ahli parlimen, kalau masukkan dia ada. Dia kata dia masuk, sehingga akan buku antaranya Pendeta Zakba dan Buya Hamka telah diharamkan di tanah Melayu ketika itu. Dia Hamka pergi ke Johor dan dia diharamkan masuk ke Johor dengan arahan sultan ketika itu kerana mengkritik apa yang dilakukan oleh orang tempatan. Buya Hamka dihormati di seluruh dunia, tetapi oleh kerana mengkritik amalan setempat yang bukan sunnah, maka dia terpaksa membayar harga. Dan kemudian kata dia, apabila orang tua juga menjadi tua dan mati di dalam fitnah, apabila datangnya manusia yang ingin merubah perkara fitnah itu dengan menyatakan benda ini sunnah, idza ghayyaraha qalat ghayyarat sunnah, dia akan kata, tengok contoh itu sedang mengubah agama, sedang mengubah sunnah, yang pada hakikatnya adalah fitnah. Dan mereka bertanya, mata yakunu dzalika ya Aba Abdurrahman? Bila nak jadi begitu wahai Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman adalah satu kunyah. Kunyah adalah satu gelaran abu dan juga ummu kepada ibu. Kalau kita ada anak, nama anak kita adalah Muhammad, nama dia bin dengan kita Muhammad, kita bapa dia sebagai Abu Muhammad. Isteri kita dipanggil Ummu Muhammad. Ia menjadi satu tabiat yang biasa dilakukan di dalam zaman Nabi dan juga di dalam bangsa Arab. Okay? Bahkan di kalangan para ulama hadis yang tidak ada anak, yang tidak berkahwin dan tidak ada anak pun meletakkan kunyah itu. Kita boleh pilih siapa saja. Jadi sebab itu kita kena letakkan nama anak itu cantik, dan juga jangan menyusahkan sampai letak nama anak begitu panjang. Contoh anak kita semua perempuan, Fatimah. Boleh tak Ustaz saya nak nama saya Abu Fatimah? Boleh. Abu Fatimah, isteri kita Ummu Fatimah. Dan mereka anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud tanya, bila nak terjadi perkara ini? Yang kecil membesar dalam fitnah, yang tua akan mati dalam fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum.
apabila ramainya mereka yang boleh membaca Quran, maksudnya pembaca. Kita lihat berapa ramai manusia yang boleh baca Quran, hebat baca Quran, sedap baca Quran, merdu melakukan Quran, tetapi bahkan juga membaca hadis, tetapi kurang faqih, fuqaha hukum. Hebat baca. Kadang-kadang yang kita tengok juara sampai bila kita datang pada dia, syarahkan, tafsirkan ayat Quran ini, dia gagal. Kerana kepakaran dia baca. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kata sampai pada akhir zaman manusia hanya akan membaca Quran, dia tersekat pada gharghar, pada kerongkongan dia saja, tidak sampai kepada hati. Kadang-kadang dia membaca dengan hebat, tetapi tidak menerbitkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mengambil daripada Quran, tidak tahu apa yang sedang Allah bicarakan di dalam Quran. Wa qallat fuqaha'ukum, kurangnya orang yang faqih di kalangan kamu. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum, ramainya orang yang ingin menjadi ahli politik di antara kamu, amir. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum, ramai tetapi kurang pula orang yang ingin menjadi amanah. Sebab kalau kita melihat di kalangan para salaf yang mengambil jawatan, apabila dia mengambil jawatan, ketika itu kurangnya rasa kemewahan pada diri mereka. Hari ini apabila manusia pergi ke jawatan politik sebagai kerjaya, bukan dengan jawatan politik mengislahkan umat, tetapi dia nak cari makan dan dia pergi ke jawatan politik. Sebab itu dia berfikir, apabila sampai ke jawatan itu, mana yang aku ingin makan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ramainya pemimpin politik tetapi kurangnya amal. Dan yang terakhir, wal tumisati dunya bi amalil akhirah, dijadikan amalan akhirat itu bercampur dengan amalan dunia dan ingin mendapatkan dunia dengan menjual akhirat. Sebab itu tuan-tuan, hari ini untuk menjadi kaya, perkara pertama adalah dengan kadang-kadang dia menjual ayat Allah dan dia menjual produk daripada agama. Air ini kalau tuan-tuan beli tak sampai mungkin RM1, 30 sen, 40 sen. Kalau pergi beli dekat Tesco yang besar-besar, dia akan lagi murah. Tapi masalahnya apabila dia dibacakan itu dan ini jadi RM10. Nabi SAW tak pernah ajar satu orang nak cerdik minum air. Al-Imam Al-Bukhari berjalan sehingga putus bekalan makanan dia. Makanan dia apa? Akar-akar pokok. Anak-anak kita punya minum itu, makan ini, tak cerdik mana. Sebab tabiat alam tuan-tuan adalah belajar. Anak orang bukan Islam pergi tuition itu, tuition ini, belajar sana, belajar ini. Akhir sekali kita nak periksa anak kita, Ustaz tolong jampikan sikit saya punya anak ni, Ustaz, jampikan dia punya pensel dan sebagainya. Ini satu benda yang tidak diterima akal. Sama ada tuan-tuan setuju atau tidak, ini adalah hakikat. Kalaulah dengan air satu orang boleh beribadah, dapat hidayah. Suami saya ni tak salat, Ustaz tolong bacakan doa jumpa. Saya katakan, kalaulah boleh, Nabi SAW ketika pada waktu malam pergi ke telaga Zamzam, Nabi dah buatlah. Besok Abu Lahab dan Abu Jahal minum, dia kata, rasa hari ini nak masuk agama Muhammad. Tapi itu tak berlaku. Kalau boleh, kita boleh bayar berapa juta pergi jampi di empangan. Tapi ini tak berlaku. Tidak ada satu petunjuk sunnah, petunjuk Quran, perlakuan para salaf, tak pernah buat benda ni. Orang yang menghafal Quran, tuan-tuan pergilah ke mana saja, tokoh mana sekalipun. Bahkan yang menjual tu kita dah jumpa dah. Kalau jampi, apa kismis jampi, Allah. Anak saya kata, saya jumpa. Kadang kita jumpa beberapa kawan yang buat benda tu, yang jual produk. Saya kata, macam mana yang buat? Kita duduk sini sampai banyak. Takkan setiap kali produk yang akan baca 30 juzuk dan sebagainya. Tak adalah saya anak baca ni, itu campur-campur sikit. Ni hebat, nama yang hebat Indonesia.
manusia jadi pandai. Hidayah yang dapat, Nabi SAW terpaksa berdakwah, terpaksa hampir mati. Sebab itu perkara ini perlu jelas. Satu orang datang tuan-tuan untuk jadi alim. Para ulama dia tidak pergi ke universiti. Dia berada dalam keadaan tuan-tuan, mereka hadir, mereka menulis, mereka menghafal, mereka melihat bagaimana diajarkan kepada mereka. Dalam keadaan begitulah mereka menjadi orang-orang yang saleh dan orang yang alim, yang pandai. Para masyayikh kebanyakannya bukanlah datang hebat. Karena kita pergi universiti belajar agama sekalipun, dia ada silibus, ambil ini, ambil itu dan sebagainya, kemudian habis dapat degree, dapat master, di mana proses yang kita juga lalui. Namun apabila kadang-kadang kita tahu, ustaz saya ni orang awam, macam mana saya nak tahu? Bila benda ni ustaz kata hadis yang tidak sahih, macam mana saya nak tahu? Dan tuan, kalau tuan-tuan tengok diri kita, apakah major, apakah benda yang kita belajar dahulu di sekolah, di universiti, di college dan sebagainya? Dahulu kita tahu bahasa Melayu, kita belajar bahasa Inggeris. Ada orang yang tahu bahasa Melayu, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggeris. Ada orang yang belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, belajar bahasa Perancis. Daripada itu dia belajar juga Dutch, dia belajar juga German. Kita boleh tambah ilmu. Kita tak tahu apa, kita jadi pakar, kita suka dekat kereta, kita belajar macam mana nak komen kereta. Kenapa agama apabila sampai kepada kita ibaratlah? Sedangkan inilah yang akan menyelamatkan kita di antara syurga dan neraka. Ada sampai kepada kita, kita akan cakap, saya mana tahu ustaz. Tuan-tuan, di dunia sekarang pilot pun boleh menjadi tokoh dalam agama. Orang yang tak ada apa, yang penting adalah kita mahu dan kita ada disiplin, kita akan pandai dalam satu bidang. Akhirnya apabila kita memberikan alasan, saya orang biasa, saya mana tahu, hancurlah agama kita. Kita akan dibawa di hadapan Allah. Allah akan tanya, engkau pandai dalam bab ni, kenapa engkau jahil dalam agama? Saya tak ada masa untuk pergi kuliah Maghrib dan Isyak. Tuan-tuan, bukan saja di sini untuk kita dapat, kita boleh pergi hari ini dengan YouTube. Orang buat rakaman, orang menulis, ada dalam YouTube, semua ada dalam web, semua ada. Tetapi apabila kita mencari alasan dalam benda agama, Allah akan juga menilai perkara tersebut. Semoga Allah mengampuni kita, Allah menjadikan kita sekurang-kurangnya kita memulakan sesuatu untuk kita lebih tahu tentang agama kita. InsyaAllah kita masuk di dalam tafsir surah An-Naba. Mungkin kita tidak akan habis. Kenapa saya pilih? Sebab suatu Naba atau juz'an dia tidak terlalu panjang, dia sederhana panjang. Dan apabila kita katakan dia sederhana panjang, jadi kemungkinan untuk habis kurang-kurangnya, kalau katakan saya ada keruzuran untuk tidak dapat mengajar di sini lagi, kurang-kurangnya kita dah cover satu ataupun dua surah yang secara sempurna. Berbanding kita ambil daripada awal surah Al-Baqarah 49 muka, untuk habiskannya dengan perbincangan yang banyak, dengan kaedah, dengan qawaid fiqhiyah dan juga permasalahan fiqh dan sebagainya, dia akan ambil masa. InsyaAllah kita mula dengan awal, kita baca dalam surah An-Naba. Dan satu lagi, nasihat kepada diri saya dan kita semua, Quran. Hari ini kita ada banyak tempat belajar Quran. Kita boleh belajar banyak bahasa, kita boleh banyak belajar ilmu. Perbaiki bacaan Quran kita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, siapa yang membaca Quran wa huwa mahirun bihi wa huwa ma'al kiramil bararah. Siapa yang membaca Quran dan dia mahir dengan bacaan Quran, Allah akan letakkan dia bersama dengan kiramil bararah, orang yang mulia, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya masalah, saya lidah saya tak boleh cakap Arab. Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran wa man yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u bihi, dia masalah, dia lambat, habis satu baris itu lama. Nabi kata falahu ajran, bagi dia dua pahala. Pahala dia dapat baca Quran, pahala dia ada masyaqqah, dia berat nak baca Quran. Pertama, perkara paling pertama, mulakan untuk baca Quran dan perbaiki baca Quran. Saya ingat bulan lepas saya ada satu tempat minta saya bagi tazkirah awal tempat belajar. Alhamdulillah,
Saya ingat yang datang tu ada dekat 3-4 orang yang setara dengan umur ayah dia. Dia kata, saya tak tahu baca Quran, baik lagi Ustaz saya datang. Umur saya kat 50-60 tahun. Yang dia sama ada kita malu ataupun kita tak malu. Tetapi Allah akan tanya benda ini. Allah bagi pada kita. Ketika kita susah, kita angkat tangan, ya Allah mohon ampun, ya Allah mohon mudahkan urusan aku. Ketika hak Allah kita abaikan, kita cuaikan, adakah kita satu orang yang ada rasa malu dan ada maruah untuk meminta Allah ketika kita susah? Mohon Allah ampun kita. Dalam surah An-Naba Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu adalah daripada 16 daripada 40 ayat daripada surat An-Naba. An-Naba dalam bahasa Melayu ataupun kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia tidak ada satu bahasa yang tepat. Dalam bahasa Arab, An-Naba disebutkan sebagai, katakan, in English we call it the awful tidings, satu cerita yang besar. Dan dalam bahasa Arab juga cerita adalah disebutkan sebagai khabar. Khabar bermaksud pengkhabaran, satu cerita. Tetapi bila An-Naba, dia membawa satu makna yang besar. Kita tidak akan bagi tahu orang kata ada pinggan kita pecah dari di rumah, kita tak panggil dia Naba, dia panggil khabar. Sebab itu dalam Quran menyebutkan 2 kali perkataan khabar. Quran kata an-atikum bi khabarin. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, aku akan datangkan kepada kamu satu cerita yang umum. An-atikum bi khabar, apa-apa cerita. Tetapi An-Naba satu cerita yang besar. Dan surah An-Naba ini adalah satu surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Dalam Quran dibezakan antara dua. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Makan surah di mana ia diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana adanya perbezaan pandangan. Disebutkan antara pandangan yang menyatakan diturunkan di Mekah, diturunkan di Madinah, satu pandangan. Tetapi pandangan yang rajih, pandangan yang paling tepat adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Ada dinamakan tuan-tuan surah ini surah Madaniyah, adalah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Terutamanya secara majoritinya berada di Madinah. Sebab kalau kita katakan surah itu diturunkan di Mekah dan Madaniyah, surah itu diturunkan di Madinah. Kalau kita lihat antara ayat terakhir daripada Quran, ayat hukum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ia tidak diturunkan di Mekah, dia diturunkan di Arafah. Dia diturunkan di Arafah. Jadi para ulama membezakan Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, Madaniyah diturunkan selepas daripada hijrah.
dan Makkiyah. Surah ini diturunkan, antara karakter dia adalah surah ini tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Sebab itu surah-surah yang panjang antaranya Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya itu majoritinya adalah datang daripada kelompok surah Madaniyah. Ayat dia panjang-panjang dan dia bersifat ayat-ayat hukum. Tetapi surah ayat-ayat daripada ayat Makkiyah ini, yang pertama dia turun sebelum pada hijrah, yang kedua ayatnya bersifat pendek-pendek. Sebab itu kebanyakan surah dari juz'u am, surah yang agak pendek ini adalah surah-surah yang bersifat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, dan dia address isu akidah. Isu-isu bersifat dengan i'tiqad, dengan akidah masuk pada ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah. Sebab dia bawa ayat tersebut menjawab kepada kelompok-kelompok jahiliyah kafir Quraisy di Makkah. Itu dia. Dan An-Naba cerita yang besar. Surah An-Naba, kalau kita tengok amma yatasaalun, amma ada satu singkatan daripada an-ma, tentang apa? Ainun dan mim alif. Ainun mim alif. An dalam bahasa Arab dipanggil, maksudnya apa? Tentang apa? Amma yatasaalun, tentang apa yang mereka sedang persoalkan. Yatasaal dia datang dengan wazan tafa'ul. Tafa'ul ni bermaksud dia mesti melibatkan paling kurang dua pihak. Dia tak dari, sebab tu kita katakan takaful. Kita ada takaful. Dia datang dengan wazan. Dalam bahasa Arab dia ada wazan, dia ada rima dia, menggambarkan kat mana dia nak pergi ataupun mana dia punya penggunaan dia. Takaful bermaksud tolong menolong, bantu membantu. Ta'awun, bantu membantu. Kita tak boleh kata saya membantu diri saya sendiri, tak boleh. Dia mesti melibatkan second party, pihak yang kedua. Ta'awun. Sebab tu yatasaalun, tentang apa mereka sedang pertanyakan. Tasaul, sa'ala, dia bertanya. Di sini para ulama bincang, dia terbahagi kepada tiga pandangan. Yang pertama, siapa yang bertanya? Antara kelebihan kalau kita belajar tafsir, kita tahu seakanlah ayat Quran ini sedang berbicara dengan kita. Amma yatasaalun, tentang apa yang mereka sedang perselisihkan. Allah menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga, mereka. Bukan saya, awak, tetapi mereka. Sebab kita akan jumpa iltifat. Dia ada transition daripada satu pihak kepada satu pihak. Kita akan tengok apa maksudnya. Amma yatasaalun, pertama kata para ulama, ini adalah di sana ada satu pandangan, pertanyaan yang dipertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun persoalan yang dipertanyakan oleh orang kafir Quraisy, kafir jahiliyah kafir kepada orang Islam. Tetapi pandangan ketiga yang dipilih oleh majoriti para ulama dan saya pilih adalah persoalan ini berlaku di antara kafir Quraisy. Orang-orang kafir sesama mereka bertanya, amma yatasaalun, hanin naba'il azim, tentang satu cerita yang besar. Tetapi kata para ulama, mereka bertanya bukan for the sake of answer, bukan kerana untuk mendapatkan jawapannya. Dia pergi satu orang, dia kata apa maksudnya, bukan, tetapi untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam mana? Ni apa yang mereka tanya ni? Apa yang sedang dibincangkan ni? Persoalan begitu dengan nada begitu. Ni apa kiamat-kiamat ni? Kan persoalan, tetapi dengan maksud untuk menghina dan memperlekehkan kiamat. Amma yatasaalun, 'anil naba'il 'azim, tentang cerita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu dalam keadaan tersebut mereka tidak ada persetujuan. Mukhtalif, ikhtilaf. Mereka kata oh mungkinlah ini, mungkinlah tidak. Mereka bertanya macam mana keadaan yang lebur, tulang belulang sudah lebur di dalam tanah, kemudian kau nak jadikan semua, nak bangkitkan balik. Mereka berselisih pandangan dalam isu ini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan Allah Ta'ala kata kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, jangan sekali-kali, sungguhnya mereka akan tahu, kemudian jangan sekali-kali dan mereka akan tahu. Allah ulang dua kali. Kalla dalam bahasa Arab
bermaksud jangan sekali-kali ataupun ni, ataupun jangan sekali-kali. Apa maksudnya? Kalau kita katakan kalla dan kita stop, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, okey, dia maksud beza yang dia membawa maksud yang berbeza. Tapi ini bukan yang para ijma', para ulama bukan begini. Tapi kalla saya'lamun, jangan sekali-kali semuanya kamu akan tahu benda ini. Jangan sekali-kali semua mereka itu akan tahu tentang benda ini. Dalam Quran, apabila Allah Ta'ala ulang, repetition, dia repeat, adanya pengulangan, bermaksud benda itu amat besar makna. Allah ingin tekankan benda ini. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah sebut, Allah address pada awalnya isu mereka yang menghina Quran. Allah bertukar daripada bercakap tentang isu ini, Allah pergi kepada bukti-bukti kehebatan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Apabila Allah Ta'ala sebutkan isu tadi, Allah merubah daripada isu yang pertama kepada isu yang kedua, perkara yang kedua. Perubahan itu adalah untuk mengubah fokus manusia. Sebab orang, kalau kajian psikologi hanya perlukan 45 minit hingga ke sejam sahaja untuk dia fokus, kemudian dia dah hilang fokus. Allah sebutkan tadi latar belakang isu, dan Allah kata, alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada. Adakah engkau tidak melihat kepada alam naj'al, adakah kami tidak jadikan kepada bumi itu mihad? Mihad ini adalah satu tempat di mana kita duduk dengan selesa, dihamparkan. Allah kata, takkah kami jadikan kepada kamu dunia ataupun bumi yang kami hamparkan? Wal jibala awtada, gunung ganang yang menjadi pasak kepada bumi itu. Sebab itu bila kita mula menarah bukit, Allah kata ia sebagai satu pasakan kepada bumi. Bila berlakunya bukit dan gunung ganang ditarah, maka kita akan lihat banyaknya bencana bumi. Allah sebut wal jibal awtada, dan ia menjadi pengukur kepada bumi. Wal jibal awtada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu dan juga pasangan-pasangan kamu. Wa khalaqnakum azwaja. Allah nak bagi tahu apa? Engkau menafikan qiyamah, engkau menafikan hari kebangkitan, sedangkan engkau di dalam penciptaan diri engkau sendiri, engkau tidak mampu untuk cipta. Pasangan yang engkau hidup dengan dia, yang lahir daripada dia zuriat pun engkau tidak mampu untuk buat, sedangkan kami yang buat. Tuan-tuan, untuk cipta sesuatu lebih mudah daripada menghancurkan sesuatu. Kita nak reka satu kereta, kita kena tahu balancing antara sebelah kanan dan kiri. Kita kena tahu dengan tekanan udara yang datang daripada hadapan ke belakang. Kita kena tahu enjin macam mana untuk kita letakkan supaya dia compatible dengan kereta, dengan jumlah saiz yang kita ada. Untuk buat begitu susah. Dah buat pula kita kena cuba. Tiba-tiba sampai kepada satu tahap dia termati pula. Kenapa pula mati? Begitu complicated. Kata Allah, ketika aku hendak hancurkan engkau begitu mudah berbanding kalau engkau hendak melakukan sesuatu. Ketika aku cipta, Allah kata apa? Kun fayakun. Dengan mudah. Ketika Allah ingin menghancurkan kita dan Allah ingin balikkan semula kita, benda yang tidak ada sebarang kerumitan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah sedang katakan. Sebab itu apabila kita baca Quran hanya sekadar tak ada apa. Apakah yang mesej yang Allah ingin sampaikan? Ketika tadi engkau menafikan qiyamah, aku nak kata, engkau wahai manusia, engkau tidak mampu untuk mencipta semua begini. Kenapa engkau perhatikan? Sebab itu manusia ini apabila dia kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Bila ketika dia sedang ketika matinya. Sebab itu dikatakan man mata faqad qama qiyamatuh. Siapa mati maka sudah bermulalah kiamatnya.
Ya, maksudnya dia dibangkitkan. Ketika dia hidup, dia tidur. Dia melihat kepada anak-anak, dia melihat kepada dunia, dia merasakan bahawa Allah masih nak bagi aku buat lagi. Allah taubat atau takwa, mungkin insya-Allah malam ni aku bangkit solat atau taubat. Dia merasakan, dia mencari alasan dan waktu untuk lari daripada tanggungjawab. Dan beginilah juga apabila orang-orang kafir Quraisy, dia merasakan bahawa Allah Azza wa Jalla itu adanya anak. Dan juga dia ada malaikat, ini sepertilah perantaraan bagi mereka. Mereka menyatakan bahawa berhala yang mereka sembah bukannya Tuhan, tetapi perantaraan. Hari ini juga kadang-kadang kita pergi jumpa dengan mana-mana tok guru, mana-mana syekh, kita minta bantuan dia supaya kita diampunkan dosa. Tuan-tuan, ini bukan kita, antara kita dengan Allah Azza wa Jalla terus. Kita mungkin doa pada satu orang yang saleh, kita kata, Ustaz, mungkin doakan saya baik. Tapi kita tidak pergi meminta kepada dia. Tuan-tuan pergi, contoh, pergi ke Mesir. Tuan-tuan tengok kepada kubur Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lahir di Gaza, balik ke Makkah, pindah pergi ke Iraq, dan pergi semula yang terakhir ke Mesir, dan meninggal di Qahirah, Mesir. Orang pergi ke kubur dia, sebab itu jaga-jaga. Kenapa pada awal Islam Nabi SAW melarang daripada ziarah kubur? Sebab bila pergi ke kubur, pergi buat melampau. Mereka membayar nazar di kubur Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang perempuan yang tidak boleh mengandung akan ambil satu benang, dia ikat dekat kubur Imam Syafi'i itu, dia pergi, dia berzikir, dia kata untuk apa ni nak dapatkan anak. Allah. Nampak benda agama tapi syirik. Sebab itu agama ini, saya ingat keseluruhan kita takkan pergi ke kuil, ke gereja atau pergi sembah berhala, tak. Tetapi kita boleh keluar daripada agama ini menjadi kafir dengan jalan syirik. Allah itu satu tempat permintaan. Kita pergi kepada manusia untuk membayar nazar. Inilah cara kita boleh keluar daripada Islam. Saya tak ada satu orang boleh pergi ke tempat dia sembah tolonglah dah. Melainkan orang yang dia memang syok habis, wayar mana ke otak dia. Melainkan dia pergi, dia merasakan. Sehingga kan tuan-tuan tahu Al-Imam Syafi'i yang mati di Mesir. Imam Syafi'i lahir pada tahun 190 Hijrah, dia meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia meninggal di Mesir. Kenapa dia meninggal? Kata Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, ketika satu hari dia nampak dia dipukul oleh fanatik mazhab Malik, pukul kepada Imam Syafi'i sehingga berdarah. Antara yang dibantah oleh Imam Syafi'i, satu hari Imam Syafi'i nampak mereka minta salat istisqa. Salat istisqa ni salat untuk minta hujan. Sepatutnya kita pun dah mula di Malaysia untuk minta hujan dalam keadaan yang Allah Ta'ala uji dengan kemarau begini dan juga udara yang kering. Salat istisqa. Mereka salat istisqa, Imam Syafi'i nampak mereka meletakkan serban dan juga kopiah Al-Imam Malik di hadapan, dan dia kata kami ni bertabaruk dengan, kami meminta berkat dengan serban Al-Imam Malik. Imam Syafi'i bantah benda ni. Imam Syafi'i siapa? Anak murid kepada Imam Malik, anak murid yang paling utama kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, meninggal pada tahun 197 Hijrah. Kata dia, benda ni Malik tak suruh kan? Imam Malik tak suruh. Akhirnya sekali mereka ada orang isu lain dan Imam Syafi'i bantah, sehingga mereka pukul kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati kerana pendarahan di dalam otak. Sebab apa? Mempertahankan akidah umat. Syirik tak ada. Kalaulah untuk pergi kepada orang agama minta itu dan ini, apa beza kita dengan Kristian? Kristian kan pergi pada dia yang mengampunkan dosa. Orang Kristian siapa? Tak jadi. Tuan-tuan tahu adanya surat khas ketika zaman Martin Luther. Tuan-tuan pergi dia adalah satu orang Kristian, padri Kristian berjaman yang membantah adanya surat pengampunan. Ketika itu Kristian di sana ingin buat Vatikan yang ada sekarang di Itali, di Rom. Dia nak buat, dia jual surat pengampunan. Kan benda yang sama pergi ke ustaz-ustaz untuk dapatkan berkat itu ini. Barakah pada Allah Azza wa Jalla, bukan dengan manusia. Orang kata, ustaz, habis itu adanya para sahabat pergi minta minum air Nabi, minum air bekas untuk Nabi.
Ada sahabat minum daripada darah Nabi, bekam Nabi. Tuan-tuan, itu Nabi. Nabi kan confirm masuk syurga, dan dia confirm sebagai Nabi. Siapa yang pastikan kita dengan dia itu? Tuan-tuan, ada para sahabat yang syahid di dalam peperangan. Nabi kata dia masuk mana? Neraka. Sahabat ini dia tak syahid. Sahabat ini mati dalam peperangan dengan Nabi. Nabi kata dia bunuh diri ketika dia tak tahan. Siapa lagi manusia selain daripada Nabi? Tidak ada yang boleh confirm bahawa dia memang salih, melainkan antara dia dengan Allah sahaja yang tahu. Tapi Nabi confirm tak apa. Dengan manusia tak ada dia ambil minum bekas dia. Tuan-tuan datang kat saya minum air saya, tak apa. Perkara ini boleh membawa kepada syirik. Sebab tu guru-guru kita, para ulama salaf, ada datang pada orang, datang dia pegang, minta cium apa sebagainya. Dia kata, aku tak ada apa, ana mafish. Kalau kita pergi ke Mekah, tengok geng-geng kadang daripada India datang pada syekh-syekh Arab, dia datang pegang dan sebagainya. Dia kata, ana mafish. Salih bin Utsaimin, aku tak ada apa. Doa Allah, aku tak ada apa. Sebab itu akidah agama ini terjaga. Siapa Tuhan? Allah. Siapa tempat minta? Allah. Siapa tempat minta untuk pengampunan? Allah. Manusia tak ada apa. Ustaz itu hebat, doktor berapa banyak, profesor apa, serban hebat mana, jubah hebat mana, tak ada. Dia hanya penyampai. Kalau dia mula kempen pada diri dia bermasalah. Kita boleh untuk ta'assub pada siapa? Allah dan Rasul saja. Ustaz-ustaz, inilah akidah yang bersih, kerana mempertuhankan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah kata, engkau yang menafikan kiamat ini, aku yang cipta. Aku yang cipta. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami jadikan tidur kamu sebagai rehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai tempat untuk libas. Ini maksudnya tempat baju. Sebab itu waktu malam dia sinonim dengan gelap. Sepertilah Allah Ta'ala menutup dengan pakaian waktu malam, sehingga kita tak nampak. Dan malam juga dekat dengan benda-benda yang merompakkan, benda-benda yang jahat. Allah ciptakan semua itu. Wa ja'alna al-laila libasa. Tentang penzinaan, tentang semua ialah benda-benda berkaitan dengan malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang tempat kamu untuk hidup, mencari makan. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan di atas daripada kamu itu sab'an shidada, 7 lapis. 7 lapis. Allah jadikan di atas kita ini, yang kita ada hanyalah langit dunia. Dalam hadis yang bersarad hasan, berstatus hasan, kata Nabi SAW, di antara langit dunia pergi ke langit pertama, daripada langit pertama pergi ke langit kedua sampai yang terakhir, jaraknya 500 tahun perjalanan. Jarak 500 perjalanan. Dan di antara langit ke-7 pergi ke arasy Allah, pergi ke kursi Allah, adanya air. Dalam hadis sahih, adanya lautan. Daripada dasar air sampai ke atas itu 500 tahun perjalanan. Dan di atas itu Allah bersemayam pada kursinya. Kata para sahabat, kursi itu tempat letak kakinya Allah Azza wa Jalla. Sama ataupun tidak? Tidak sama dengan manusia. Orang kata, tengok, mana boleh kita nak panggil kaki Allah itu kaki? Tuan-tuan, kita dengar ataupun tidak? Kita dengar, bukan? Allah dengar ataupun tidak? Allah mendengar. Tetapi sudah tentulah beza antara dengar kita dengan dengar Allah. Tidak sama. Allah kata, laisa kamitslihi syai', tidak sama Allah itu dengan sesuatu daripada makhluk. Dan Allah kata, wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan siraj. Siraj ni adalah benda yang menyala. Wahaj adalah satu keadaan di mana api tu, kalau kita buka mancis, kita nampak api, itu adalah siraj, benda yang menyala. Tetapi wahaj, kalau kita bakar satu tempat, kita nampak adanya api yang besar, dia marak dan menyala. Yang itu dinamakan wahaj. Dia ada, kira dia besar dan dia ada ekor kepada api itu sampai keluar luar. Dia bukan macam mancis yang kita hidupkan, dia cantik ya. Tak. Dia masuk, dia ada blazing fire. Sebab tu kalau kita tengok matahari, dia bukan statik.
ada api yang keluar daripada kawasan bulatan matahari tersebut. Allah kata waja'alna sirajan wahaja. Allah kata wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan daripada mu'sirat. Mu'sirat dalam bahasa kata mufassir, mu'siratnya adalah awan. Ma'an sajjaja, kami turunkan air yang lebat, air yang banyak daripada. Dan Allah menggunakan perkataan bahasa yang indah. Allah menggunakan perkataan mu'sirat. Dia dekat dengan perkataan asir. Kalau kita pergi Makkah, kita tengok Arab jual, ataupun ada Bangladesh pergi jual, Pakistan kita jual asir portokal, asir tufah, jus. Maksudnya jus. Macam mana dapat jus? Bahasa Arabnya dia mengambil daripada tabiat benda. Jus ini bermaksud kita squeeze. Kita perah. Allah menyatakan wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan daripada perahan awan itu. Tengok bahasa Allah guna. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, air yang banyak turun ke bawah. Ma'an sajjaja. Bahasa Quran. Sebab itu kita baca tak ada apa. Datang orang kafir Quraisy ketika itu yang pandai berbahasa, dia dengar Allah guna bahasa ni apa? Mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Dan daripada air yang turun itu kami naikkan habban, benih-benih, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Proses macam mana Allah buat. Dan Allah tutup dalam ayat 16 ini, dan insyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wa jannatin alfafa. Dan juga gardens ataupun taman-taman, kebun-kebun yang dibuat yang penuh dengan tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Dan Quran Allah Ta'ala sebut satu mukjizat yang hebat. Mukjizat yang tidak mungkin satu orang boleh datang dan bawa kepada kita sama seperti Quran. Quran apabila kita buat, Allah Ta'ala cabar kepada manusia kafir Quraisy ketika itu. Engkau kata engkau hebat, bawakan yang sama dengan Quran. Sebab itu agama ini, saya katakan agama ini adalah satu agama yang ilmiah. Satu pendirian yang mungkin saya boleh katakan, apabila kita dalam mendepani banyak isu pada hari ini, Islam tidak mungkin akan kalah di dalam perbahasan ilmu. Tak mungkin kalah. Isu kalimah Allah, isu apa sekalipun. Ada dua keadaan di mana apabila kita katakan penggunaan tersebut digunakan. Sebab itu kafir dahulu pun menggunakan bersumpah dengan nama Allah. Okay? Namun ketika saya duduk dengan sahabat saya, Brother Syakir, dia kata, apabila masalah penggunaan perkataan ini sebagai contoh, kenapa tidak digunakan dalam isu yang lain? Jadi tidak digunakan. Dan saya katakan, kita tidak boleh menggunakan satu approach undang-undang. Tak puas hati tangkap. Ya, benda ni tak akan menyebabkan masalah reda. Bahkan orang boleh untuk adanya satu sentimen simpati. Dan yang paling memalukan bila kita kata penggunaan ini menyebabkan orang kita akan keliru. Tuan-tuan, kita dahlah ada kelas agama, kita ada sekolah agama, sekali datang perkataan itu kita keliru. Siapa yang malu? Puluhan tahun kita belajar agama, tengok orang guna kalimah Allah kita ni. Allah, tidak akan ada perbahasan. Datanglah macam mana sekalipun, apabila kita datang pada Bible, tidak akan mampu dibuktikan bahawa ia kalimah, dia adalah perkataan Tuhan. Tak akan mampu. Dan tidak ada satu orang pun masuk ke dalam Kristian. Kerana apa kamu masuk Kristian? Saya merasa takjub dengan Bible. Tak mungkin. Saya buat master di London. Saya pergi sampai ke Oxford, saya berjumpa dengan beberapa kawan perbahasan. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk Islam melainkan dia kata dia jumpa kehebatan di dalam Quran. Di sana, dia bukan macam kita gunakan status quo kita tak bagi orang lain berdakwah. Sedangkan agama ini agama hujjah. Di Broad Street, di Oxford ada 3 meja macam ni. Islam, Kristian yang pergi. Dia berdebat tengah-tengah dan tidak pernah dalam sejarah Islam kalah. Kalau di Hyde Park Corner di London,
Setiap hari Ahad petang pukul 5 akan datang orang bawa kursi, naik atas kursi, dia berdebat. Sehingga tuan-tuan boleh tengok juga di YouTube, satu budak umur 10 tahun berdebat dengan orang tua 50-60 tahun. Dia memang kira orang agama, ustaz-ustaz di dalam Kristian. Sehingga dia ambil kursi dia balik. Dia kalah dengan budak. Sebab agama ini agama hujjah. Ada masalah, panggil. Jangan hanya menggunakan kuasa, dan kita pun jangan mengikut kelompok manusia. Tangkap, ini tangkap. Ini bukan satu kaedah yang betul. Berhujjah. Quran kata, apabila orang ingin melawan ataupun ingin mempertikaikan Quran, Allah Ta'ala kata, aku akan tangkap, suruh Nabi SAW tangkap dah. Quran kata apa? Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surah dengan dia, sama macam Quran. Sebelum daripada itu, asyara minas Allah Ta'ala suruh datangkan 10 ayat, 10 surah. Quran Islam datang dengan mencabar orang yang ingin melawan Islam dengan ilmu. Sebab itu mukjizat Quran hebat. Belajarlah Quran, belajarlah agama daripada sumber dia yang sebenar. Sebab itu pengambilan, saya kata semua, kalau tuan-tuan boleh mengambil orang agama, kadang-kadang sampai nak belajar agama pergi ambil pada motivator. Tuan-tuan, motivator bukan orang agama, bukan orang agama. Sampai kadang-kadang saya tengok, saya drive, kita dengar radio IQ, pergi ambil daripada orang motivator. Memang caca merbak. Katakan saya buat PhD, saya dapat doktor, saya jumpa tuan-tuan, saya prescribe ubat untuk tuan-tuan, boleh atau tidak? PhD saya dalam Quran Sunnah sebagai contoh, tuan-tuan terima atau tidak? Saya ada doktor, tuan-tuan saya prescribe vaksin untuk tuan-tuan, tuan-tuan ambil. Tuan kata jantung, kalau tak puas saya rasa ubat ni, saya pergi ambil mana kat farmasi, saya bagi. Boleh? Bagaimana agama boleh dibuat begitu? Semua orang bolehlah bercakap agama, tuan-tuan boleh cakap benda-benda yang basic lah. Tapi saya dengar hari itu satu orang dalam IQ, Allah, dia kata kalau mak ayah dah suruh kahwin dengan tu, kahwin saja, padanya barakat. Walaupun tidak suka, dia ambil satu orang begitu. Tuan-tuan, di zaman Nabi SAW ada satu orang perempuan mengadu pada Nabi. Ini cara kenapa saya katakan ambil hukum itu daripada hadis. Ada sandaran. Dia datang dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku dikahwinkan oleh ayahku dengan lelaki ini, tetapi aku tidak suka kepada lelaki ini. Kemudian Nabi SAW panggil ayah dia dan juga suami dia. Dia kata, tanya pada ayah dia, engkau minta persetujuan perempuan, anak perempuan kau ni tak yang dara ni, nak kahwin? Dia kata tak. Dan Nabi tanya, engkau suka dengan lelaki ni? Tak suka. Aku tak cela agama dia, tapi aku tak suka. Perkahwinan memerlukan redha antara kedua belah. Nabi kata apa? Farriq baina